ambil undi parlimen. Mereka teruk bos. Betul. Mereka teruk bos. Saya anggap bukan kita berperang. Pilihan raya ni macam orang mintui. Mentui ya? Mentui. Apa faham lah tu ya, bro? Sepa. Apa saya tu, saya duk heran tu. Apa salah aku? Tidak cukup inci, coknya dan sebagainya. Jadi malah adik sendiri diaibkan di khalayak ramai. Okey, alhamdulillah akhirnya tercapai. Allahu Akbar. Pemburuan demi pemburuan. Nak dapat apa penting ni. The man of PRN di Kedah. Alhamdulillah, hari ni saya berada di lokasi yang dirahsiakan. Tapi untuk bertemu dengan seorang pemimpin yang saya kira tentu sekali ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat yang nak menantikan perkembangan politik PRN di Kedah terutamanya. Dan hari ini insya-Allah sama juga konsep dia, kita akan memberikan soalan yang sama kepada kedua-dua side. Cuma disebabkan kita jumpa dengan number one, kita akan berbicara tentang Kedah secara overall dan bukan sekadar di DUN yang seperti mana kita buat dengan lain-lain calon. Dan kali ini soalannya juga berkisar tentang potensi kedua-dua gabungan parti sama ada PN maupun PHBN untuk bersaing hebat dalam PRN di bumi Kedah. Apapun bersama kita hari ini, alhamdulillah. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa macam gemuruh. Saya ni jarang gemuruh. Selalunya orang tengok saya ni macam steady je. Tapi dia hari ni lain macam Panglima kan. Sihat? Alhamdulillah sihat. Macam mana apa nama ni kempen sedang berlaku sekarang ni, macam mana nampak gaya macam mana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak kempen kita ni on track. Memang kita menjangkakan sebagai parti yang bertentangan dengan kerajaan persekutuan. Cabaran dia lebih besar ya, tapi kita dapat atasi apa saja halangan yang ada depan kita. Saya nampak kempen telah menimbulkan gelombang. Gelombang. Ada gelombang sekarang ni. Saya rasa lega sikit lah. Gelombang kedua dia? Gelombang tu lanjutan pada gelombang yang pertama. Cuma dia punya wave tu, tune dia berlain sikit. Tapi gelombang masih ada. Ya, gelombang ni akan beri kesan besar juga kepada PRN. Tak apa, kita hold jawapan tu. Okey, baik. Datuk saya ingat sebagai General PH, manakala Datuk Sanusi sebagai General untuk PN. Pertemuan hebat ni. Okey, Datuk. Apa sihat? Alhamdulillah. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hazrul kerana mengundang saya. Ya, terima kasih juga kerana bagi ruang kami guna tempat ni. Lawa tempat ni. Tadi kita first nampak Datuk turun kereta pun nampak penat. Ya. Memang jadual padat daripada jam subuh lagi lah. Main subuh, lepas tu terus pergi sarapan dengan orang ramai, pergi ziarah rumah ke rumah, dan pergi melawat orang sakit dan sebagainya. Sampai ke tengah hari, kemudian sambung pula dalam jam 2.30 pukul 3 petang sampai 6.30 petang. Kemudian malam lagi ada ceramah lagi. Lepas ni pun kena pergi lagi. Kena pergi lagi. Ya, dia bawa dua kerja kan. Ya, selain dia kerja calon, kerja pengurusi PH. Pengurusi bukan hanya di kawasan sendiri pun. Betul. Kawasan-kawasan lain pun kita nak kena tengok juga. Betul. Jadi okeylah, sebagai mukadimahnya mungkin Datuk boleh kongsikan apakah perasaannya ataupun apakah apa yang dirasai ketika ini, ketika berdepan dengan cabaran getir ataupun harapan besar pimpinan PH yang mahukan Datuk mengepalai PH untuk kurang-kurangnya mungkin merampas Kedah ataupun macam mana? Ya, satu yang sangat beratlah bagi saya. Saya pun tak sangka kata saya akan dipilih untuk bertanding. Kan? Walaupun dari segi mengepalai, mengetuai PH ni dah sejak daripada tahun sudah lagi sebelum daripada pilihan raya umum yang lalu. Tapi apapun kita mengambil tugas dan tanggungjawab ini selepas daripada kita berbincang dengan kawan-kawan dan mempersiapkan jentera kita bersama dengan rakan-rakan dalam gabungan perpaduan itu Barisan Nasional. Jadi alhamdulillah lah kita dapat move secara yang baik lah, alhamdulillah. Kita tadi dah pun tak libatkan yang mana kita punya konsep 2 minit untuk setiap soalan, dan ada 5 soalan. Yang soalan yang sama to be fair akan diberi pada dua-dua side, dan insya-Allah kami akan terdapatkan juga dari segi side PHBN lepas ni, insya-Allah. Bagi adil lah Datuk Seri, kita to be fair kan. Betul. Okey. Yang pertama Datuk Seri, dalam minggu pertama kempen ni
Apa nampaknya lihat perkembangan terkini berkenaan dengan sentimen, penerimaan pengundi dan sebagainya? Kita alhamdulillah PN ni dulu mungkinlah kita pakai cara tradisi. Nampak sukar maklumat kita jadi lambat pasal kita menentang satu rejim kerajaan persekutuan, tetapi alhamdulillah dengan adanya banyak medsos, media sosial, ada tim kempen yang hebat. Sekarang ni sama cepat. Jadi dari segi media, walaupun kita tak dapat media mainstream, tak boleh masuk TV, tak boleh masuk TV. Liputan pun tak ada. Ni masuk. Ni masuk. Tapi TV mainstream lah maksud saya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ni maklumat kita cepat juga, guna kaedah-kaedah lain lah. Saya rasa saingan dari segi penggunaan media, kempen kita berkesan. Seminggu ni tak nampak yang kekok lah. Tak ada lagi dengar tani sangkut, tak ada. Semua saja. Saya rasa ini satu ground yang baik untuk kita juga lah. Penerimaan dari segi ini pengundi macam apa? Pengundi alhamdulillah sekarang ni semua orang ada gadget. Maklumat kita masuk through gadget sampai ke dapur rumah orang. Sampai ke dapur. Makcik-makcik pun dapat boleh dapat. Boleh dah. Ada makcik 70 lebih pun duk cash dah. Dah pandai scroll. Dah cari. Malah ada nusi tak keluar ni. Dapat cari. Dapat cari. Ya betul, lagi dia pun dah pandai scroll. Dia pernah tengok scroll jumpa berhenti. Betul. So dapat positif. Positif. Alhamdulillah. Okey, baik Suri, thank you. Oi, bagus ni jawapan nak buatkan senang. Bila orang faham dari segi konsep dia senang. Kan? Sebab ada yang redah. Ada yang sampai tek dia lawan lagi. Kan, okey. Apa yang dapat dikongsikan tentang perkembangan semasa kempen BN dan juga PH di negeri Kedah, dan macam mana dilihat penerimaan pengundi tentang kempen yang dibuat oleh PN atau oleh PH dan juga oleh BN di bumi Kedah. Pertama, kempen kita ni bermula dengan Hari Penamaan Calon. Jadi Hari Penamaan Calon ini nampaknya masih sejuk lah. Dari segi kehadiran kedua-dua belah pihak ni sama banyak. Berbanding dengan pilihan raya umum yang lalu, memang saya akui jumlah kehadiran daripada Perikatan Nasional itu besar berbanding dengan daripada PH. Begitu juga dengan BN lebih besar daripada PH di kebanyakan tempat di Kedah ini khususnya. Tapi dalam ini bila kita lihat gabungan kedua-dua antara PH dan BN ni, jadi kita nampak bahawa dengan kekuatan PN tu lebih kurang sama banyak. Malah ada setengah tempat kita lebih mengatasi. Antaranya di Padang Terap, contoh di Padang Terap, di Kuala Kedah dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa kekuatan PN itu tidak nampak pada Hari Penamaan Calon bagi saya. Mereka sudah gagal pada satu waktu dan satu ketika awal, sebab berperang ni. Saya anggap bukan kita berperang, pilihan raya ni macam orang mintui. Apa faham lah tui berapa? Mintui. Kalau kita gagal memecah tembok yang pertama tu, jadi sampai akhir kita akan sukar untuk memecah. Jadi kempen pula masih perlahan, masih sejuk. Selalunya memang begitu dalam tradisi pilihan raya ni. Minggu pertama dia masih sejuk lagi. Kepanasan itu akan berlaku pada minggu kedua. Namun penerimaan pengundi ni sangat hebatlah bagi saya. Bila saya pergi turun ke bawah dan sebagainya, pengundi-pengundi daripada BN ni, Barisan Nasional ni, mulai faham apa kerjasama yang telah pun dilakukan, kebaikan daripada kerjasama gabungan perpaduan dan sehingga membentuknya Kerajaan Malaysia Madani. Dan inilah keinginan untuk mereka lihat bahawa Kedah juga harus sama dengan kerajaan pusat, iaitu Kedah Madani, Kedah Perpaduan Malaysia, Perpaduan Madani. Jadi ini yang dilihat. Okey, nasib baik disempat habis. PN ada 21 kursi. Gabungan PAH dan juga Bersatu dan juga Gerakan sebelum ni kita tengok sebagai PN lah. Di Kedah ni ada 21 seat, 13 kursi gabungan PHBN dan 2 pejuang serta 2 DAP dan sebagainya lah. So totalnya ada 36. Tapi sebelum ni sebut 33, tapi itu sebelum ni. Saya nak tahu ni sama adakah masih lagi relevan angka ni diguna pakai untuk tempoh seminggu ni? Masih relevan pada pandangan saya. 33 tu berdasarkan data. Betul-betul berdasarkan data.
Pasal dulu data BN asing, PH asing, PN asing. Betul. Tetapi bila PN PH bergabung dengan BN, kempen kita pergi undi BN dapat PH, undi PH dapat BN. Jadi dia lebih berkesan lagi pasal kedua-duanya ada burden, ada masalah kan. Ada masalah masing-masing. Jadi kempen kita tak teruk lah. Dulu kita kena attack 2 kubu, sekarang kita hentam 1 kubu Sekali saja. jalan, Sekali jalan. Jadi tiga tu boleh maintain, tak ada masalah apa. Saya rasa ada kelebihan jugalah untuk kita. Tapi BM mendapat sokongan bantuan daripada PH. Saya rasa di dalam konteks kalau kita ambil undi dalam masa parlimen dulu, kelebihan tetap kepada PN. Ya, banyak juga seat yang kita lihat kalau gabung pun masih lagi tak dapat nak terbalik kan. Nak terbalik kan. Semua kalau gabung itu PRU 14 adalah kelebihan mereka, tapi ambil undi parlimen mereka teruk bos. Betul. Mereka teruk. Agak besar juga. Besar. 20,000, 30,000 Ya, nak ya. balikkan. Nak balikkan 30,000 tu bukan senang. Ya. Kalau mereka boleh balik ambil setengah 15,000 masih kalah lagi. Tapi kalau gagal dapat 33 tu, adakah menunjukkan bahawa PN dianggap sebagai gagal? Ada juga pasal kita keadaan semasa kita ni 21. Yes. Kalau dapat 25 boleh tubuh kerjaan pun kira satu kerjaan. Maksudnya gagal dari segi matlamat tu. Kita letak matlamat ni high kan. Kita letak di langit. Kalau sampai di awan pun alhamdulillah. Berfalsafah. Okey. Masih yakin lah kesimpulan dia? Ya, Masih yakin. Kusangkut keharapan di langit biru kan. Kalau sampai di awan kan alangkah baiknya. Apa komen Datuk sendiri tentang keyakinan oleh Datuk Seri Sanusi yang mana PN mampu mendapat 33 kursi dalam PRN kali ini? Silakan. Kita harus bercakap dalam bahasa realistik. Saya suka bercakap dalam bahasa realistik, tapi saya lihat Sanusi dia bercakap dalam bahasa bombastik. Bombastik. Bombastik ini dia nak memberikan keyakinan kepada diri dia dan juga ahli-ahli dan penyokong-penyokong dia bahawa kita boleh menang 33. Saya pun boleh kata kalau dari segi bahasa bombastik saya kata 30 kursi. Sudah dapat 23, besar lah. Tetapi saya tetap bercakap dalam bahasa realistik. Di mana-mana saya kata bahawa apa yang kita lakukan dan apa yang simulasi yang kami lihat dan buat, kita yakin, saya yakin 16 kursi dalam tangan. Tapi 16 belum buat kerjaan ya, lagi. Betul, betul. Sebab itu ini bahasa yang realistik. Saya bercakap realistik. Saya tidak mau berbohong kepada ahli dan sebagainya. Saya nak supaya ahli-ahli bekerja, bergerak ke arah untuk menambahkan sekurang-kurangnya 3 kursi lagi untuk memastikan kita mendapat majoriti mudah. Majoriti mudah bagi membentuk sebuah kerajaan. Sebab itu saya penuh yakin bahawa kalau 16 kursi itu dalam tangan, maka sudah pasti kalau kita dapat menganjak undi kita dan dapat menarik balik undi yang lari daripada PH, yang lari daripada BN pada pilihan raya umum yang lalu, sebanyak 10% saja lagi dapat dikembalikan. 10% saja lagi, insya-Allah kita akan melepasi 19 kursi. Majoriti mudah. Ya, majoriti mudah. Sebab itu simulasi ini satu yang dibuat oleh tim dalam PH, yang keduanya seorang pensyarah daripada UIM, saya tak nak sebut nama dia. Kemudian seorang pelajar PhD daripada UNIMEM juga mendapat penemuan yang sama, bahawa kita mempunyai kekuatan 16 kursi dalam tangan, namun kita harus bekerja ke arah mendapat 10% lagi untuk tambahan membawa balik undi yang lari pada pilihan raya umum yang lalu. Jadi saya sangat yakinlah dengan penemuan-penemuan ini, insya-Allah. Okey, jelas. Maksudnya 16 kursi tu consider macam besar sangat peluangnya begitu. Ya. Okey. Okey. Pelbagai isu yang dikaitkan dengan Kedah. Memanglah. Lah ni orang kata macam pilihan raya Kedah ni. Kan? Macam-macam kan orang mai serangan dan juga pembelaan. To be fair, bukan sekadar serangan, juga pembelaan. Maksudnya dia mai tertumpu ke negeri Kedah. Termasuklah serangan ataupun pembelaan terhadap batang tubuh Datuk Seri sendiri. Termasuklah dengan isu REE yang semakin panas dikatakan ni. Adakah ini akan merendahkan ataupun menurunkan sokongan dia? Saya rasa tak. Orang Kedah dia faham yang main attack tu orang luar.
Yang main attack tu orang luar. Ya. Orang Kedah sendiri dia faham. Sebelum ini dah ada tindakan. Lepas tu Hamid duk tenyeh lagi kan lah. Nampak hang jahat lah. Jadi hang jahat lah. Jadi kita dah jawab sepenuhnya apa yang kita ada. Saya rasa tak ada apa yang nak disembunyikan pun. Jadi duk bina naratif, duk bina persepsi bahawa kita ada salah laku, tata kelola tak betul apa semua. Benda-benda itu telah dijawab oleh jabatan-jabatan dan agensi. Dan kita pun dengan penuh keyakinan sebab kita tak ada buat salah apa. Kita confident isu ni tak akan pergi ke mana-mana pun. Akhir sekali dia akan makan tuan. Dia akan makan diri dia. Jadi adakah Tuk Sri mengambil kaedah sekadar melepaskan atau macam mana tu? Atau macam mana? Bukan, kita jawab apa yang fakta sebenar yang ada di pihak kita kerajaan negeri. Adapun selepas pada itu mereka nak mereka-reka, nak menambah itu terpulang. Kita serahlah kepada masyarakat untuk menilai. Sekarang ni kita jawab apa yang patut saja. Ada tak potensi untuk isu-isu ini juga sebenarnya memberi kelebihan kepada ya, sebenarnya pasal apa hampa main attack di Kedah? Tentulah ada pasal kan. Sebenarnya orang pun nilai takkan Kedah saja ada pilihan raya. Semua jentera kerajaan persekutuan, menteri-menteri, timbalan menteri semua top-top kan dia main tumpu di sini. Pasal apa? Nu sini hebat sangat kah pasal nak kena angkut main semua ni kan. Pasal apa? Pasal apa tu saya duk heran tu. Apa salah aku? Jadi bila serangan kuat secara organiknya defense pun akan lebih kukuh lah. Ya, saya nampak seimbang. Macam COVID bila serang, kita punya body pun menghasilkan antibody kan, yang kuat lah untuk bertahan. Saya rasa itu proses biasa dalam politik. Okey, alhamdulillah. Jawapan yang saya kira semua orang faham kot. Ada yang kata ia seumpama boleh menjatuhkan peluang PN, tapi ada yang kata sebaliknya, yang mengatakan bahawa ia memberi satu kelebihan pula bila orang Kedah mungkin dia marah kerana MB dia kena serang sangat. So apa reaksi Datuk tentang isu ni? Saya fikir tak ada manusia yang punya akal, yang punya, sebab sekarang bagi saya pengundi sekarang ni pengundi yang berteraskan kepada knowledge, pengundi yang bukan lagi bermain dengan sentimen. Kalau dalam pilihan raya umum yang lalu mereka banyak bermain dengan sentimen, dan sentimen itu sudah mulai menurun. Sebab itu saya berkeyakinan tsunami bukan berlaku hari-hari. Ombak laut juga tidak berlaku sepanjang masa. Kalau ombak laut berlaku sepanjang masa, Azrul, nelayan tak boleh keluar ke laut, kita pun tak makan ikan. Betul. Jadi begitu juga dalam situasi ini, rakyat sudah mula melihat kepada pemikiran dan melihat kepada fakta. Jadi sebab itu saya kata tak ada orang yang punya pemikiran yang jelas dengan apa yang berlaku ini. Mereka perlu mempertahankan Sanusi dan juga Perikatan Nasional. Perkara yang cukup jelas, bukan sahaja REE dengan isu penghinaan kepada raja, isu menghina individu peribadi, Gigi Rafizi, Menteri Besar tidak cukup inci, Chokya dan sebagainya. Jadi malah adik sendiri diaibkan di khalayak ramai. Jadi saya tak fikir ada orang nak mewarisi adab dan akhlak ini kepada generasi yang akan datang. Saya tidak mau mewarisikan kepada generasi yang akan datang dengan akhlak-akhlak ini kepada anak-anak saya. Saya fikir begitulah juga yang ada kepada masyarakat. Cakap senohong gelama ikan duri, cukup cekap berbohong, cekap juga mencuri. Okey. Saya lagi tahu. Sebab itu bagi saya lah bahawa isu REE ini satu benda yang sangat besar. Sebab mereka selalu mengeluarkan bahawa kita mempunyai simpanan sebanyak nilai dia 60 bilion, tapi satu sen orang Kedah kata sekepiang pun tak boleh pada orang Kedah, tapi sebaliknya 13 juta dibawa lari, entah siapa yang membawa lari. Ini kelemahan pentadbiran kerajaan itu sendiri. Ya, tepat. Masalahnya tepat. Okey. Yang keempatnya soalan pasal senarai nama calon ni. Kita lihat calon-calon yang diletakkan kali ini, ada yang dikenali, ada yang popular, ada yang muka baru, ada yang penyandang. Adakah calon-calon ini dilihat sebagai kuat untuk
membawa nama PN Ya. dan sebab sekarang ni ada yang isu yang ditimbulkan pasal ada calon yang tak aktif cakap, baca PDF dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri boleh komen sikit pasal isu ni. Baik, silakan. Dia lah jadi calon semua orang ni, untuk first time ni semua orang tak besarkan lah. Semua jadi calon ni, saya rasa gemuruh tu tetap ada walaupun kali kedua. Gemuruh tetap ada. Itu proses biasa saja. Tidaklah kita memilih adu-adu ni yang pandai bercakap semua. Pasal lazimnya orang pandai bercakap tak pandai kerja. Lazimnya. Oh, best. Ya. Datuk Seri okey. Datuk Seri Ada- cakap pandai. Ada orang yang multi talent. Ya. Ada orang yang biasanya kalau dia kerja pandai, cakap kurang sikit. Betul. Antara contohnya penulis kalau dia menulis je, dia kalau nak suruh dia cakap dia kurang sikit. Betul. Sama dengan orang kerja pun. Jadi kalau saya dah tengok orang yang pandai bercakap, cakap betul-betul ya. Kerja tak jadi. Ramai pemimpin-pemimpin saya kenal yang hanya tahu bercakap, kerja tak buat, kerja tak jadi. Ya, betul. Jadi saya rasa kalau nak ukur prestasi calon dia sendiri pandai bercakap, saya rasa tak betul lah. Pasal kita nak pilih dia tu untuk bekerja, bukan untuk bercakap. Ya. Jadi calon-calon kita ni telah mencakupi semua segmen. Kita ada 12 kluster calon. 12 kluster bos. kluster. 12. Antaranya? Rentas. Ada ahli sukan, ada ulama, ada orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Orang kot ni panggil Tok Ayah lah. Tok Ayah. Ada. Ya. Ada apa nama? Pemain bola. Ya. Ada bekas guru, ada pensyarah, ada ahli akademik, ada macam-macam lah. Businessman. Jadi kita rentas sektor, rentas bidang, rentas usia, semua ni jadi sebalut dalam Perikatan Nasional. Saya rasa ini satu tawaran yang sangat menarik lah untuk rakyat Kedah. Ya. Walaupun ada yang mungkin nampak macam tak pandai menjual sangat. Ya. Ya. Yalah, kita bertanding sebagai satu tim. Yes. Manifesto pun kita akan berkongsi manifesto yang sama. Pasal isu ni bukan dia buat kerja seorang, dia buat kerja atas kerjaan, atas parti. Ada di side PN ada yang mengatakan bahawa ada calon yang kurang pandai bercakap. Jadi macam mana di side PH secara Saya fikir line up apa nama PHBN ini satu line up yang menggabungkan antara mereka yang punya pengalaman dengan mereka yang punya pencapaian dalam setiap individu dalam pengurusan bisnes mereka dan sebagainya, dan juga yang profesional. Saya tunjuk contoh macam calon baru di Bukit Kayu Hitam. Dia seorang pakar matematik, Cikgu Non. Seorang pakar matematik. Dan sampai sekarang dia masih mengajar matematik melalui kelas tuition yang dia buat. Dia seorang yang sangat dikenali dan memang saya diakui oleh di peringkat Kementerian Pendidikan sendiri. Itu kehebatan. Calon jitera kita ialah seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya. Datin Sabrina. Seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya, maknanya dia berjaya dalam menguruskan perniagaan. Inilah kemampuan yang akan mampu dibawa dalam menguruskan negeri ataupun menguruskan tempat dia bertanding. Tapi dia jumpa pun dengan Haim Hilman tu. Ya, Hail, kita lihat bahawa seorang yang mengajak orang berakhlak mulia tetapi menyokong orang yang membawa adab dan akhlak yang tidak baik. Itu saya pun jadi kontradik nampak lihat Hail ini. Kemudian calon kita juga berpengalaman, Datuk Mahathir Khalid, bekas Menteri Besar Kedah dan juga bekas Menteri Kabinet, dan beberapa orang bekas Esko Kerajaan Negeri, Dr. Ismail, Asmirul, Zamri, Datuk Zamri. Mereka ini sudah ada pengalaman. Dan saya bukan nak angkat sendiri saya juga bekas Timbalan Menteri yang tahu tentang soal pentadbiran berbanding dengan line up yang ada dalam PN. Dan kita lihat selama kerajaan 3 tahun ini, one man show daripada Sanusi berbanding dengan esko-esko yang lain. Jadi esko penerangan jarang membuat kenyataan tidak menjadi jurucakap pada kerajaan, tetapi yang jadi jurucakap pada kerajaan ialah Sanusi sendiri. Jadi ini perbandingan bagaimana komposisi dalam komposisi dalam line up yang dibawa oleh dalam PH. Faktor undi daripada pejuang. Kita lihat PRU 14 yang lalu, pejuang juga ada beberapa seat
yang mereka juga kuat. Walaupun kalah tapi ada undi. Ribu-ribu juga sebenarnya, ribu-ribu juga. Jadi adakah faktor undi pejuang atau undi atas pagak yang termasuk pengundi-pengundi muka baharu ataupun first time voter ni dapat dilihat daripada cenderung ke arah mana? Dan apa strategi yang dibuat oleh PAH untuk menarik mereka untuk memberi undi kepada PAH? Pada pandangan saya, pejuang akan mengundi Perikatan Nasional. Sebab mereka tu dulu asalnya bersatu. Kemudian tu kebanyakan pejuang ni dia ikut Tun Mahathir. Tun pun nampak rapat dengan PPN. Dia pun dah hadir program besar di Kota Baru baru ni. Dan dia pun secara terbuka minta sokongan kepada Perikatan Nasional. Saya rasa pejuang tak akan lari ke PH. Mereka akan beri undi kepada PN. Tapi pejuang pernah bertanding di bawah bendera PKR. Ya, sama dengan bersatu sekarang ni pun sama. Betul, sama. Betul. Jadi itu tidak membimbangkan. Saya pun berharap juga MIC dan MCA yang tidak bertanding juga, ahli-ahli MIC penyokong mereka akan beri sokongan kepada PN. MCA pun saya berharap. Ada nampak tak bunyi-bunyi? Ada. Saya berharap bunyi-bunyi itu menjadi kenyataan. Pasal ialah ini nasib yang dihadapi oleh dua parti tertua saya fikir dalam Barisan Nasional. Apabila UMNO berkawan dengan PH, tiba-tiba rakan lama mereka tidak mendapat kerusi kerana parti yang mereka baru berkawan itu pun multiracial. Ada Cina dalam DAP, ada dalam PKR. Jadi kesianlah kat mereka. Jadi tentulah ada perasaan tu kan. Saya harap perasaan tu diterjemahkan di kertas undilah PN. Untuk MIC, MCA. Jadi pendapat Datuk, adakah pejuang yang tak bertanding kali ini akan memberi muka pada PHBN, dan juga adakah pengundi-pengundi baru juga akan bagi muka pada PHBN? Saya tak nampak pejuang akan bersama dengan PHBN dari segi kepimpinan dia. Tetapi dari segi pengundinya, saya percaya bahawa sebahagian daripada mereka adalah mempunyai jiwa untuk tidak mahu bersama dengan parti yang menunggang agama. Itu saya memahami tentang selok-belok kelompok mereka ni, dan sebahagian daripada mereka itu telah bersama dengan amanah sekarang ni. Khususnya kalau di kawasan Pokok Senar tu, saya boleh mengenali mana golongan geng-geng pejuang yang sudah pun bersama dengan parti amanah. Begitu juga dengan pengundi atas pagar. Dia ada dua lah, first time voter satu, yang satu lagi ialah pengundi atas pagar yang terdiri daripada mereka yang belum membuat pendirian. Tetapi saya percaya akhirnya dengan gambaran yang ada yang diperlihat pada hari ini, apa yang berlaku dan dilakukan oleh kerajaan persekutuan, saya percaya bahawa mereka akan bersama dengan kerajaan perpaduan, dan ini juga merupakan keinginan untuk mereka melihat di negeri Kedah ini khususnya. Mereka tahu bahawa tanpa kerajaan persekutuan, tanpa kerajaan pusat, maka Kedah sukar untuk nak melangkah lebih jauh. Sebab itu apabila kerajaan mengumumkan peruntukan 3 bilion untuk memperbaiki upgrade saliran air bagi kawasan pertanian muda ini, saya percaya bahawa mereka harus berfikir, kalau tanpa kerajaan negeri yang memberikan kerjasama untuk pengambilan tanah dan sebagainya, maka projek 3 bilion itu tidak dapat dilaksanakan. Dan inilah realistiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat kepada masalah sebenar, keperluan sebenar kepada negeri Kedah ini ialah sektor pertanian padi yang merupakan jelapang makanan negara, berbanding dengan Sanusi yang hanya fikir soal KXP, yang bukan saya tak katakan tak perlu, tetapi dia mungkin 10 ataupun 20 tahun lagi. Tetapi realistiknya hari ini ialah permakanan negara kita. Okey, tak apa. Okey. Terima kasih sangat kerana begitu cemerlang. Biasalah siapa yang tak kenal Datuk Seri punya cara menjawab. Memang pantas dan juga memang tepat sekali. Dan tapi kita beri satu lagi ruang pada Datuk Seri untuk mengajak mereka anda yang di luar sana, para pengundi, untuk hadir mengundi dengan bijaksana pada 12 Ogos ini dan memilih yang terbaik, dan mungkin sedikit nasihat kepada mereka semua. Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Untuk rakyat Kedah yang mengundi di Kedah, keluar beramai-ramai mengundi pada 12 Ogos, keluar awal lebih baik. Untuk rakyat Kedah yang berada di luar, baliklah ke Kedah untuk membuat pilihan. Kerajaan negeri ini bergantung kepada keputusan yang anda buat. Saya harap prestasi yang telah kita persembahkan 3 tahun ini telah memuaskan hati.
Kita ada banyak lagi rancangan akan dijayakan lepas pada 12 Ogos. Saya harap mendapat sokongan dan dukungan tuan-tuan semua untuk membina semula The Greater Kedah. The Greater Kedah. Kepada semua pengundi-pengundi di seluruh negeri Kedah ini, khususnya di seluruh Malaysia, khususnya kepada pengundi-pengundi di Dun Alor Mengkudu. Saya bukan asing bagi Dun Alor Mengkudu. Kali pertama saya menjadi ahli parlimen pada tahun 1999. Alor Mengkudu ini adalah sebahagian daripada Parlimen Pokok Sena. Pada waktu itu nama dia Tanjung Seri. Tanjung Seri, Dun Tanjung Seri. Jadi saya telah memberikan khidmat selama sepenggal. Sehingga tahun 2004, selepas 2004 itu berlaku persempadanan baru, maka Tanjung Seri itu ditukar namanya kepada Alor Mengkudu dan dimasukkan dalam Parlimen Alor Stang. Jadi saya tahu tentang selok-belok latar belakang Dun Alor Mengkudu, kerana itulah khidmat yang pernah saya berikan kepada masyarakat dan penduduk-penduduk di Dun Alor Mengkudu. Dan saya mengharapkan bahawa dukungan dan sokongan untuk Alor Mengkudu menyumbang satu kerusi bagi pembentukan Kerajaan Kedah Madani, Kerajaan Perpaduan Kedah Madani pada 12 hari bulan nanti ini, insya-Allah. Dan kita akan membawa sesuatu yang terbaik untuk masyarakat seperti mana yang telah pun kita nyatakan dalam manifesto kita. Kita akan berikan insurans percuma, caruman dalam perkeso kepada penggiat gig ekonomi seperti Foodpanda dan sebagainya untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dan begitu juga dengan rumah transit untuk golongan pekerja yang memerlukan rumah dan sebagainya, dan juga rumah rent to own, iaitu sewa untuk dimiliki bagi anak-anak muda ini mempersiapkan masa depan kehidupan mereka. Begitu juga kita akan menghidupkan kembali Kasih Ibu Darul Aman, iaitu kad KIDA untuk golongan miskin tega dalam usaha untuk menoktahkan kemiskinan, untuk mereka mendapat bantuan beli barangan dapur, memastikan dapur rumah mereka berasap, iaitu sebanyak 300 kepada suri rumah, bukan kepada suami mereka, kerana takut nanti suami mereka membeli rokok. Tapi yang kita hanya benarkan membeli barangan dapur untuk pastikan dapur mereka berasap, di samping kita akan membimbing mereka keluar daripada kemiskinan tersebut, insya-Allah. Baik, okey. Datuk siap bagi manifesto. Okey. Komplit manifesto. Banyak. Okey, baik. Okeylah tuan-tuan semua. Saya rasa ramai yang mungkin tahu, ramai yang mungkin tak sedar sebenarnya. Yang sebenarnya Datuk Mahfuz akan ditentang oleh tokoh sukan yang juga hebat, bola sepak kan. Iaitu Radhi Makdin. Yang sebenarnya telah pun ditumpaskan dalam PRU 14 dalam Parlimen Pokok Sena. Dengan majoriti yang besar juga sebenarnya tentu Okey. Tapi inilah politik. Ini politik. Ini politik yang mana walaupun begitu Datuk tumpas pula dalam PRU yang ke-15. So dia menjadi macam bola alik, dia naik turun kan. Dan kali ini seumpama pertembungan semula yang pernah bertembung dalam PRU 14, 5 tahun lepas bertembung semula, kali ini di peringkat DUN. Dan kita doakan, dan kami telah pun menemui kedua-duanya sebelum ini. Kita faham kedua-duanya very professional. Radhi Makdin tenang, Datuk pun tenang, tidak ada perbalahan antara mereka, dan mereka pun tak sangka bertemu semula. So tak apalah, kita nak doakan yang terbaik pada 12 Ogos ini, dan kita doakan yang terbaik untuk kedua-duanya sekali, pada Datuk Mahfuz dan juga pada saudara Radhi Makdin, supaya mereka beroleh kejayaan, sama ada menang ataupun kalah, tapi tetap berjuang untuk rakyat, insya-Allah. Okey tuan-tuan semua, kita jumpa lagi dalam segmen seterusnya dari Konti Podcast Bicara PRN dari Bumi Kedah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.